InsyaAllah. Okay, bersedia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zulkifli bin Muhammad serta sahabat-sahabat sekalian. Kami daripada kumpulan 3 yang uh, dianggotai oleh Muhammad Ukasyah bin Azhari, Muhammad Aidil bin Ridwan, Abdul Rahman bin Abdul Jalil, Ashraf bin Hisham, Nasir Ulwan bin Mustafa, Puteri Amira binti Roslan, Muhammad Syakir bin Muhammad Amin, Puteri Aliza binti Roslan, Puteri Balkis binti Roslan. Uh, Baik, tajuk kajian lapangan kami ialah Amanah Raya Berhad atau lebih dikenali sebagai ARB, Sejarah Bidang Kuasa dan Perkembangan Semasa. Apabila membincangkan isu hak pewarisan pusaka, perkara utama yang perlu diketahui iaitu memahami sejarah hak pewarisan pusaka sebagai satu platform untuk pengukuhan ilmu secara holistik, khususnya dalam pengurusan harta pusaka orang Islam. Kebanyakan kebanyakan masyarakat kini kurang faham tentang kaedah pembahagian harta pusaka Islam dan mereka kurang prihatin tentang ilmu pengurusan harta pusaka. Sedangkan perkara tersebut amat penting. Pada zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, semua persoalan dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah akan dirujuk dan dikendalikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi menguruskan pentadbiran tanah di wilayah-wilayah Tagluk Islam. Rasulullah telah melantik gubernur dan baginda menggunakan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan segala masalah termasuklah dalam isu berkaitan tanah. Baik, di Malaysia sendiri, segala hal berkaitan pengurusan harta pusaka Islam ditadbir oleh 3 agensi utama iaitu yang pertama Amanah Raya Berhad, yang kedua Mahkamah dan yang ketiga Jabatan Ketua Pengarah dan Galian. Sedikit secara ringkas apa itu Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad ialah sebuah syarikat milik penuh kerajaan yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka, dan ianya telah ditubuhkan sejak tahun 1921 dan merupakan sebuah syarikat pemegang amanah utama di Malaysia yang kemudiannya telah dikorporatkan pada tahun 1996. Baik, kita terus kepada uh, sejarah Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka telah ditubuhkan pada tahun 1921 dan dikorporatkan pada tanggal 1 Ogos 1995 di bawah Akta Syarikat 1965. Amanah Raya Berhad berpengalaman selama 90 tahun dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, dan Amanah Raya Berhad kini muncul sebagai syarikat amanah dan pewarisan utama yang mampu mengurus aset secara profesional. Perkhidmatan yang disediakan oleh Amanah Raya sentiasa memberi jaminan kewangan yang optimum kepada semua beneficiari serta ahli waris yang berhak. Baik, untuk yang seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang insya-Allah saya akan bentangkan tentang bidang kuasa amanah raya. Jadi amanah raya dia ada bidang kuasa yang khusus yang berkaitan khususnya pada pentadbiran harta pusaka. Jadi bidang kuasa ini tujuannya adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan pentadbiran dalam memproses harta pusaka si mati. Jadi mengikut section 17 subsection 1 Akta Perbadanan Amanah Raya 1955, Amanah Raya mempunyai kuasa mentadbir harta pusaka secara terus. Yang mana harta tersebut adalah harta alih yang bernilai tidak lebih daripada RM600,000. Dan
Pentadbiran harta pusaka penting bagi memastikan harta pusaka si mati dapat dimanfaatkan oleh waris dan bagi mengelakkan penganiayaan berlaku serta menghindari kerumitan waris terhadap harta pusaka itu. Adapun pada Seksyen 17 Subseksyen 2 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, Amanah Raya juga mempunyai bidang kuasa mentadbir harta pusaka secara terus yang mengandungi harta alih bernilai tidak lebih RM50,000. Dan pada Seksyen 8 Akta Harta Pusaka Kecil, iaitu pembahagian, pada tahun 1955, Amanah Raya boleh memfailkan petisyen di Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil untuk dilantik sebagai pentadbir atau mendapatkan perintah pembahagian bagi harta pusaka tidak berwasiat yang mengandungi harta alih dan harta tak alih ataupun harta tak alih saja yang bernilai tidak lebih RM20 juta. Dan juga mengikut Seksyen 13 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, Amanah Raya boleh memfailkan petisyen di Mahkamah Tinggi bagi antaranya mendapatkan geran probate bagi harta pusaka berwasiat atau surat kuasa mentadbir bagi harta pusaka tak berwasiat. So ni Amanah Raya boleh dapatkan. Ataupun yang kedua, menggantikan wasi yang telah dilantik oleh pewasiat yang menolak pelantikannya atau wasi tersebut dia meninggal dunia. Jadi dikatakan berlandaskan hukum syarak dan perundangan yang telah dinyatakan, peranan Amanah Raya Berhad sebagai syarikat pemegang amanah adalah seperti berikut. Yang pertama, mereka meneliti senarai harta, liability dan mengenal pasti penghutang dan pemiutang si mati. Kemudian yang kedua, mereka melunaskan segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan. Dan yang keempat, mereka mengeluarkan surat kuasa dalam bentuk dalam bentuk akuan berdasarkan Seksyen 17 Subseksyen 1 Akta 532 dan surat kuasa dalam bentuk arahan berdasarkan Seksyen 17 Subseksyen 2 Akta 532. Dan akhirnya pengagihan harta pusaka berdasarkan hukum faraid bagi yang beragama Islam dan Akta Pembahagian 1958 bagi yang bukan beragama Islam. Jadi itulah secara ringkas bidang kuasa di bawah Amanah Raya Berhad. Jadi seterusnya saya serahkan kepada sahabat yang lain. Bismillah. Baiklah, sekarang saya akan sambung bagi perkembangan semasa Amanah Raya Berhad. Pertamanya, Amanah Raya Berhad telah menawarkan potongan harga wasiat pada harga serendah RM350 Malaysia dan wasiat komprehensif pada RM950 Malaysia berbanding harga asal masing-masing RM500 dan RM1,200 sempena kempen Merdeka Wasiat dengan tawaran. Justru bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat, Amanah Raya Berhad telah melancarkan kempen Merdeka Wasiat. Oleh itu, penting untuk masyarakat memilih agensi One Stop Center seperti Amanah Raya Berhad kerana struktur perkhidmatan Amanah Raya adalah di bawah pemantauan Kementerian Kewangan. Yang kedua, Amanah Raya Berhad juga telah membantu mangsa banjir 3 daerah di Selangor. Amanah Raya Give Back turun padang bagi memberi sumbangan kepada mangsa banjir di 3 daerah yang terjejas teruk di Selangor. Sebanyak 1,500 bakul barangan keperluan telah diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir yang telah ditempatkan di pusat pemindahan sementara daerah masing-masing. Amanah Raya Berhad juga sentiasa peka dengan perkembangan terkini bencana banjir di kawasan-kawasan yang terjejas dan susulan daripada maklumat yang diperolehi. Amanah Raya Berhad turut merakamkan rasa simpati terhadap mangsa banjir di negeri-negeri lain yang telah mengakibatkan kehilangan tempat berteduh dan kemusnahan harta benda. Akhir sekali,
Amanah Raya Berhad juga telah menguruskan 27,000 akaun dengan nilai 1.3 bilion ringgit sejak ditubuhkan pada 1921 hingga 30 April tahun ini. Terdahulu, pembukaan pejabat Amanah Raya Berhad yang ke-20 dilihat mampu menambah baik kualiti perkhidmatan sedia ada selain memenuhi keperluan pelanggan yang memerlukan premis lebih besar. Jadi itu saja untuk perkembangan semasa bagi Amanah Raya Berhad. Seterusnya saya berikan kepada sahabat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Kesimpulannya, Amanah Raya Berhad ini adalah sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia yang banyak memberi manfaat dan kebaikannya kepada pengguna perkhidmatannya di negara Malaysia ini. Sangat rugi jika rakyat Malaysia tidak menggunakan perkhidmatan Amanah Raya Berhad ini kerana apabila berlaku kematian bagi sesebuah keluarga, ia dapat membantu dan memudahkan sesebuah keluarga tersebut untuk menguruskan pewarisan harta semati tersebut dan pengurusan bagi keluarga tersebut. Dengan pengurusan pewarisan yang boleh dipercayai ini dan cemerlang ini, Amanah Raya Berhad ini dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, yang profesional di samping memenuhi tanggungjawab sosial korporat. Selain itu, Amanah Raya Berhad juga komited di dalam menawarkan perkhidmatan pengurusan pewarisannya kepada masyarakat di samping memperkukuhkan perniagaan di dalam pelbagai portfolio melalui produk dan perkhidmatan yang berinovatif agar mampu mengekalkan tahap kecemerlangan operasi. Dengan berbekalkan pengalaman selama lebih 100 tahun dengan 20 cawangan di seluruh negara, Amanah Raya Berhad sentiasa konsisten di dalam mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju industri pengurusan pewarisan yang meliputi perkhidmatan wasiat, pengurusan harta, amanah dan pusaka. Amanah Raya Berhad juga adalah syarikat yang bekerjasama dengan berbagai agensi kerajaan dan rakan strategik termasuk bank-bank utama serta institusi kewangan yang menawarkan penyelesaian holistik berkaitan pengurusan pewarisan tanpa mengambil kira tahap kompleksiti permasalahan tersebut. Akhirnya, melalui gabungan kepakaran dan kompetensi yang dimiliki oleh kaki tangan Amanah Raya Berhad serta dikawal selia oleh peruntukan dalam Akta Perbadanan Amanah Raya pada tahun 1995. Amanah Raya Berhad adalah menjadi suatu keperluan alternatif yang terbaik kepada seluruh masyarakat Malaysia bagi melaksanakan perancangan terbaik untuk keluarga mereka. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey, selesai ya. Stop recording.